Jadi masing-masing boleh tengok apa yang cikgu nak ajar. Kalau tak faham boleh tanya. Okey, boleh ke kalau tak faham terus tanya? Cikgu nak dengar suara sikit, boleh ke? Boleh. Tak faham terus tanya tau. Okey, jadi hari ni kita dah nak teruskan dah kepada pembelajaran kita. Bagi yang beragama Islam, kita akan buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi masing-masing kita akan mulakan dah kelas kita. Suara cikgu jelas ke suara cikgu? Yes. Okey, baik. Okey, jadi cikgu mula dah share screen. Okey, hari ni cikgu nak ajar kamu. Okey, masing-masing boleh buka. Boleh buka tajuk yang cikgu print ni. Ni tak payah print tau. Ada 49 page ni. Tak payah print ni. Download sahaja. Download sahaja. Okey, yang kena print yang ni. Poligon-poligon ni nanti kita belajar. Okey, jadi hari ni kita pergi kepada bentuk poligon. Okey. Hari ni kita dah masuk kepada bab baru. Masing-masing boleh tengoklah. Bila cikgu pergi kepada bab baru ni, hari ni kita pergi kepada bab 9. Okey, nanti kan ada orang tanya cikgu, cikgu bukan kita dah belajar ke bab 10? Ya, cikgu terlangkah hari tu. Cikgu terlangkah daripada bab 8, cikgu pergi langkah pergi kepada bab 10. Silap cikgu lah. Okey, tapi cikgu patah balik pergi kepada bab 9. Okey, bab 9 ni apa yang kita nak belajar adalah tentang poligon. Poligon. Okey, siapa tahu pasal poligon? Wan Alisha tahu tak apa maksud poligon? Apa cikgu? Wan Alisha tahu tak apa tu poligon? Tak tahu. Tak tahu. Okey. Cikgu nak tanya Mikael. Mikael tahu tak poligon tu apa? Dah. Okey. Cikgu Gorgon tu tahu tak? Gorgon tu apa Mikael? Gorgon. Tahu. Gorgon tahu. Poligon tak tahu. Okey. RSG Amar tahu tak apa tu poligon? Bentuk. Okey, bagus. Bentuk. Okey, jadi cikgu tunjuk. Poligon ni adalah bahagian bentuk. Bahagian bentuk. Bila cikgu cakap bahagian, dia banyak bawah dia. Maksudnya poligon ni bukan satu je bentuk. Bukan satu sahaja bentuk dia. Bila orang cakap poligon, bentuk dia macam tu. Tak. Bila orang cikgu cakap poligon, kamu kena ingat. Bila cikgu bercakap tentang bahagian, ada pula anak dia dekat bawah. Ada pula anak dia dekat bawah. Ada pula anak dia dekat bawah. Bahagian bentuk apa tu? Yang itulah yang kita nak belajar sekarang ni. Okey. Jadi sekarang ni kita akan pergi kepada ciri-ciri poligon. Sila salin tau. Ciri-ciri poligon. Okey, jadi ciri-ciri poligon masing-masing boleh tengok dekat depan. Dia ada 3. Ada 3 ciri-ciri poligon. Jadi yang pertama, untuk ciri-ciri poligon, dia mesti tiada lengkuk. Dia tiada lengkuk. Jadi kena faham. Bentuk ni bila cikgu bercakap tentang bentuk, bentuk ada macam-macam jenis bentuk. Jadi bila cikgu sebut poligon, ciri-ciri pertama dia mesti tiada lengkuk. Kalau kamu tengok lengkuk tu macam mana? Lengkuk tu dia berputar macam kona tu. Tu. Inilah yang dimaksudkan dengan lengkuk. Bila kamu nampak dia sengit sikit, bila kamu nampak dia kona sikit, dia dah dikira sebagai lengkuk. Jadi sekarang ni poligon tiada lengkuk. Jelas ke ciri-ciri yang pertama? Jelas. Bagus. Okey, ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri yang kedua. Poligon mesti ada bucu. Mesti ada bucu. Bucu ni apa? Bucu ni adalah benda yang tajam ni.
Ni adalah bucu. Bucu tu adalah yang bahagian tajam tu. Bila cikgu bercakap tentang bucu, kamu kena faham. Kamu kena faham. Bucu adalah pertembungan antara dua garis lurus. Ni garis lurus pertama, garis lurus kedua. Tempat dia bertembung ni kita panggil dia bucu. Jadi untuk poligon, bucu dia kena ada apa? Bucu dia mesti ada lebih dari dua. Dia mesti ada lebih dari dua bucu. Dia tak boleh ada satu bucu. Dia tak boleh ada dua bucu. Dia kena ada lebih daripada dua bucu. Jadi bila cikgu cakap pasal poligon, yang pertama dia tak ada lengkuk. Kita tak nak yang benda-benda bulat-bulat dalam bentuk poligon. Yang kedua, dia kena ada bucu. Dan bucu tu kena lebih daripada dua. Kalau ada satu je bucu tak boleh. Kalau macam ni satu je bucu tak boleh. Kalau ada dua je bucu tak boleh. Dia kena lebih daripada tiga bucu. Contohnya, cikgu pergi kepada bentuk segitiga. Bila cikgu pergi kepada bentuk segitiga, jadi dekat sini dia ada berapa bucu? 1, 2, 3. Dia ada 3 bucu. Itu adalah ciri-ciri nombor 2. Ada bucu. Okey. Last kali ciri-ciri untuk poligon yang terakhir mesti dalam keadaan tertutup. Mesti dalam keadaan tertutup. Contohlah, contoh. Bila cikgu buat segitiga macam ni, bila cikgu buat segitiga macam ni dia tertutup. Kalau terbuka tu macam mana? Okey, kalau dia terbuka tu tengok ni. Inilah contoh segitiga yang terbuka. Bila dia terbuka dia tak dikira sebagai poligon. Jadi dekat sini ada 3 ciri-ciri. Kita tak nak dia terbuka, dia mesti dalam keadaan tertutup. Jadi ciri-ciri ni kamu kena kenal dulu. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok kepada ciri-ciri yang pertama. Tiada lengkuk. Bila tak ada lengkuk, ada bucu. Dia ada bucu. Bucu dia pula lebih daripada 2. Akhir sekali dia tertutup. Macam mana tertutup tu? Macam ni. Bentuk segitiga. Sekarang ni cikgu nak soal kamu. Adakah bentuk segitiga termasuk dalam keadaan dalam poligon? Termasuk. Dia termasuk. Betul. Okey. Tengok ciri-ciri. Kalau kamu nak tengok dia tu termasuk ke tak, tengok ciri nombor 1. Dia tak ada lengkuk tak? Dia tak ada lengkuk. Lengkuk ni yang saya ingat ni. Ni adalah lengkuk. Ni adalah lengkuk. Jadi kita tak nak lengkuk. Jadi apa-apa bentuk ada lengkuk dah disingkirkan. Okey, yang kedua, dia ada bucu. Ada bucu. Jadi bucu dia ada berapa? 1, 2, 3. Jadi dia termasuk. Ciri-ciri kedua dia lepas. Akhir sekali dia tertutup. Maksudnya dia ada belah dalam. Bila cikgu cakap tertutup, dia ada belah dalam. Mana dalam dia? Ni dalam dia. Okey, jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey, baik. Okey, jadi cikgu pergi pula kepada bentuk segi empat. Bila cikgu pergi kepada bentuk segi empat ni, cikgu nak soal kamu. Adakah ni poligon? Ya. Okey, pandai. Jadi, sama juga. Dia tiada lengkuk. Dia dah lepas. Okey, dia ada bucu. Mana bucu dia? 1, 2, 3, 4. Jadi, dia ada 4 bucu. Dia lebih daripada 2 bucu. Dan akhir sekali, dia tertutup. Dia ada belah dalam dia. Okey, jadi cikgu teruskan pula. Okey, kejap. Okey, jadi cikgu teruskan pula kepada bentuk yang seterusnya. Cikgu nak uji kamu. Adakah ni poligon? Okey, cikgu tunjuk Okey. Okey, sekarang cikgu nak tanya kamu semua, adakah ni poligon? Ya. Okey, pandai. Jadi dia tak ada lengkuk dan dia ada bucu lebih daripada 2. 1, 2, 3, 4, 5. Dan akhir sekali dia tertutup. Dia ada belah dalam dia. Jadi dia ada 5 bucu. Cikgu banyaknya. Ya, poligon dia ada banyak. Poligon dia bukan satu je bentuk. Kalau cikgu cakap bentuk segitiga, ini je bentuk segitiga. Ni je. Kalau cikgu cakap bentuk segi empat, ni je bentuk segi empat. Dia boleh jadi panjang ke pendek ke, macam ni je bentuk segi empat. Bila cikgu mention tentang poligon, maksudnya dia ada banyak bentuk.
Dia ada banyak bentuk. Dia boleh jadi 6 bucu, dia boleh jadi 7 bucu, dia boleh jadi 10 bucu, 20 bucu. Kenapa? Apa yang pentingnya bucu dekat sini? Okey. Jadi kita pergi kepada bahagian poligon pula. Ni ciri-ciri poligon. Cikgu teruskan pula kepada bahagian poligon. Bahagian poligon. Jadi masing-masing boleh tengok. Apa tu bahagian poligon ni? Maksudnya anak untuk poligon. Okey, jadi masing-masing boleh tengok nota yang cikgu dah bagi dalam grup ni. Apa tu poligon? Jadi kita tengok dekat sini Okey, bahagian poligon kita ada 4 contoh dekat sini. Okey. Jadi bila cikgu dah cakap bahagian poligon, janganlah kamu cakap dia bukan poligon pula, dia poligon. Dia poligon. Okey, jadi inilah bahagian poligon. Nampak tak skrin cikgu kat depan ni? Nampak. Okey, jadi inilah bahagian untuk poligon. Jadi untuk poligon ni dia ada dua benda yang kita boleh check. Dia ada dua benda yang kita boleh check. Dua benda yang kita kena tengok betul-betul. Yang pertama bucu. Bucu cikgu dah ajar dah. Bucu tu adalah bahagian tajam. Yang kedua adalah panjang sisi ataupun kita panggil sisi sahaja. Sisi tu apa? Sisi tu adalah garisan dia. Okey. Contoh, sekarang kita pergi kepada bentuk yang pertama. Kita pergi kepada bentuk yang pertama. Cikgu nak soal kamu. Apakah nama untuk bentuk yang pertama? Segitiga sisi. Okey, pandai. Segitiga. Segitiga. Bila cikgu cakap segitiga, cikgu nak kamu semua tanya cikgu. Silap. Cikgu nak kamu semua jawab. Bucu untuk segitiga ada berapa? 3. 3. Okey, sisi untuk segitiga ada berapa? 3. 3. Okey, pandai. Jadi ni segitiga. Okey, yang seterusnya, nama yang seterusnya. Ni apa nama dia yang warna biru ni? Segi 4. Ya, segi 4. Okey, kalau segi 4, bucu dia ada berapa? 4. 4. Okey, sisi dia ada berapa? 4. Pandai. Okey, ni dah gone dah ni. Okey, kalau yang sebelah warna hijau ni nama dia apa yang warna hijau ni? Pentagon. Pandai. Pentagon. Jadi nama dia pentagon tau. Okey, bucu untuk pentagon ada berapa? 5. 5. Sisi dia ada berapa? 5. 5. Pandai. Okey, lepas pentagon, kita pergi pula kepada yang warna pink ni. Apa nama dia yang warna pink ni? Okey, heksagon. Pandai. Kalau heksagon, bucu dia ada berapa? Bucu dia? 6. 6. Sisi dia ada berapa? 6. 6. Pandai. Okey, yang warna purple tu. Nama purple tu apa nama dia? Heptagon. Okey, heptagon. Pandai. Okey, kalau heptagon, bucu dia ada berapa? 7. 7. Sisi dia ada berapa? 7 juga. 7 juga. Okey, kalau 8 apa nama dia ni? Oktagon. Oktagon. Okey, oktagon. Bucu dia ada berapa? Bucu dia? 8. 8. Sisi dia ada berapa? 8. 8. Okey, yang warna biru cair ni. Apa nama dia? Nonagon. Nonagon ke nanogon? Nonagon. Cikgu dengar nano. Nonagon. Okey, nonagon nonagon. Okey, bucu nonagon ada berapa? 9. Sisi dia ada berapa? 9. 9. Akhir sekali. Yang warna oranye ni. Dekagon. Jadi dekagon bucu dia ada berapa? 10. 10. Sisi dia ada berapa? 10. 10. Jadi apa yang kita boleh faham dekat sini adalah jumlah bucu, tengok jumlah bucu untuk poligon, semua bentuk poligon, jumlah bucu dia adalah sama dengan jumlah sisi dia.
Kalau kamu jumpa bucu dia 3, tiba-tiba sisi dia 2, bukanlah poligon. Kalau kamu jumpa bucu dia 4, sisi dia 1, macam mana tu? Jadi dia bukanlah sebagai poligon. Jadi poligon mesti ni syarat dia. Jumlah bucu sama dengan jumlah sisi. Segitiga ni kenapa nama dia segitiga? Cikgu cakap dia segitiga sebab dia bentuk segitiga ni lah. Segi 4 ni macam biasa. Untuk segi 5 ni ada ramai orang yang confuse. Segi 5 ni siapa pernah main game? Cikgu nak tanyalah. Pernah tak main game White Rift? Tak pernah. ML pernah ML. Wow. League Wow. of Legend tak pernah. LOL. League of Legend. Ke semua tak pernah main game ni? Ya Allah, bagusnya. Okey. Tak minat. Tak minat. Cikgu bangga sangat dengan kamu semua. Jadi kalau League of Legend kan, kalau dia cakap kalau 1 kill, first kill. Kalau 2 kill, double kill. Kalau 3 kill, triple kill. Kalau cikgu cakap 4 kill, dia jadi quadra kill. Lepas tu kalau 5, dia cakap pentakill. Ni nama dia penta. Penta ni nama bagi 5. Jangan kamu tengok penta ni apa. Penta tu nama bagi 5. Sama macam hexagon. Hexagon ni nama bagi 6. Kalau kamu nak tengok hexagon bentuk-bentuk dia banyak dekat mana, kamu pergi sarang lebah, kamu akan nampak bentuk-bentuk hexagon. Sarang lebah bentuk dia bentuk hexagon, dia ada 6. Heptagon. Hepta dekat sini adalah untuk 7. Sama juga dengan oktagon. Octopus tahu tak octopus? Octopus tu haiwan apa? Oh, sotong. Sotong ada berapa kaki? 8. 8. Jadi octopus tu okta tu adalah menamakan dia daripada nombor 8. Nona ni adalah untuk 9. Dan deka ni adalah untuk 10. Deka tu sebenarnya adalah decade. Satu dekad berapa tahun? Siapa tahu? 10. Jadi kita nak namakan dekad tu ataupun dalam bahasa Inggeris decade adalah menamakan dia sempena nombor 10. Jadi inilah bahagian-bahagian poligon. Bila cikgu cakap poligon, ingat poligon tu bukan satu bentuk je. Dia ada banyak bentuk. Ada lagi lepas 11, 12, 13. Cumanya untuk tingkatan 1 kita belajar sampai 10 dahulu. Cikgu dah kenalkan kamu dengan ciri-ciri poligon. Cikgu dah kenalkan kamu dengan bahagian poligon. Sekarang ni kita nak pergi kepada pepenjuru. Siapa dah belajar bab poligon dekat sekolah? Atira dah belajar dah dekat sekolah? Belum. Wan Alisha dah belajar dekat sekolah? Sudah cikgu. Okey, pepenjuru tu apa Wan Alisha? Apa cikgu? Pepenjuru ni apa kat dalam poligon? Apa maksud pepenjuru? Saya lupa lah cikgu. Amar RSG. Pepenjuru tu apa Amar RSG? Tak tahu. Cikgu nak tanya Mikael. Pepenjuru tu apa Mikael? Tahu. Tak tahu. Okey, Hayden boleh dengar cikgu Hayden? Hayden, pepenjuru. Hayden in English kan? Kalau in English kita panggil diagonal. Diagonal. Okey. Jadi pepenjuru ataupun diagonal dekat sini ni dalam bahasa BM, ini dalam bahasa BI. Apa yang dimaksudkan dengan pepenjuru ni? Pepenjuru adalah garisan yang kita boleh garis kepada bucu. Ataupun kepada ni cikgu tukar antara bucu. Okey. Jadi untuk siapa-siapa yang tak nampak ataupun tak faham tentang pepenjuru ni, masing-masing boleh tengok dekat depan. Bila cikgu bercakap tentang pepenjuru, kamu tengok kat depan kamu tengok kat depan. Inilah dia pepenjuru. Inilah dia pepenjuru. Jadi kalau cikgu bercakap tentang bentuk segi 4,
bentuk segi empat ni dia ada 4 panjang sisi dan 4 bucu. Jadi bila cikgu cakap perpenjuru garisan antara bucu, tengok garisan yang perpenjuru yang warna merah ni, daripada bucu ke bucu. Jadi garisan untuk bentuk yang ni kita ada 1 dah perpenjuru dekat situ. Dia ada lagi tak? Dia ada lagi. Mana? Okey, bucu yang seterusnya 1, 2. Okey, jadi dekat sini kita ada 2 perpenjuru untuk bentuk nombor 4. Bentuk segi 4 ada 2 perpenjuru. Makin banyak bucu, makin banyaklah garisan perpenjuru. Jadi itulah dia punya apa yang kita nak belajar ni. Okey. Jadi untuk siapa-siapa yang tak faham apa yang cikgu cuba maksudkan dekat situ, masing-masing tengok kat depan sekejap. Cikgu visit ni sekejap. Okey, bila cikgu bercakap tentang makin banyak bucu, makin banyak nilai perpenjuru. Ni. Okey, tengok ni tau. Ni. Okey, ni adalah bentuk segi 3, ni bentuk segi 4, ni bentuk segi 5, ni segi 6, segi 7, segi 8. Okey, jadi masing-masing boleh tengok Okey, makin banyak bucu, cikgu tulis makin banyak bucu, makin banyak bucu, makin bertambah, makin banyak juga perpenjuru. Okey, sebagai contoh, masing-masing boleh tengok kat depan. Okey, kalau bentuk segi 3, dia tak ada tau garisan yang kita boleh gariskan daripada bucu ke bucu. Ni bukan ke cikgu, tu bukan, tu garisan dia punya bentuk. Jadi kita tak boleh kacau bentuk tu. Kalau garisan yang ni contohlah, ni kan bentuk segi 3 kan, cikgu tunjuk. Okey, ni bentuk segi 3. Kat mana yang cikgu nak garis warna merah yang kena yang tak bertindih dengan garisan warna hitam. Jadi tak ada. Sebab itulah perpenjuru untuk bentuk segi 3 adalah kosong. Okey, lepas tu cikgu tunjuk pula contoh bentuk segi 4. Ni bentuk segi 4 dia. Nampak tu bentuk segi 4. Okey, untuk bentuk segi 4 ni mana perpenjuru dia? Okey, ni 1, 1 daripada bucu pergi kepada bucu. Nampak tu cikgu buat 1. Lepas tu cikgu buat lagi 1. Okey, dia ada 2 dah perpenjuru dekat sini. Sebab itulah jawapan dia 2. Dan yang terakhir untuk cikgu tunjuk dekat sini. Tengok tengok. Okey, untuk garisan warna hitam ni garisan objek. Jangan kacau garisan objek. Ini bukan garisan perpenjuru, ni garisan objek. Jadi tengok. Macam mana cikgu dapat perpenjuru daripada bucu pergi kepada bucu. Nampak tu. 1 dikira sebagai 1 lah. Okey, kemudian cikgu garis lagi. Okey, cikgu dapat lagi 1. Dah 2 dah. Okey, dah 2 dah. Okey, cikgu garis lagi. Pergi kepada bucu. Dari bucu pergi kepada bucu. Okey, dah ada 3. Dah ada 3. Kemudian daripada bucu pergi kepada bucu. Dah ada 4. Dan yang terakhir daripada bucu pergi pula kepada bucu. Dia ada 5. Jadi sebab itulah jawapan dia dekat sini adalah 5. Jelas ke untuk perpenjuru ni? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Jadi kita kena ingat, bila orang mention tentang perpenjuru, dia adalah apa? Garisan, garisan daripada bucu, pergi ke bucu. Ini adalah dia punya definisi. Okey, jadi untuk mengira, kita boleh kira tahu perpenjuru ni. Jadi dia ada step dia. Okey, contohlah. Jadi dia ada step. Takkan kita nak kira dalam exam dia suruh kita kira ke? Dalam exam kita kalau 6, 7, 8, 9, 10. Takkan kita nak garis macam ni? Takkan kita nak garis satu-satu macam ni? Habislah. Nanti orang tanya, Aman, matematik dapat berapa? Dapat E. Kenapa dapat E? Banyak masa habis nak cari perpenjuru. Jadi dia ada cara nak cari perpenjuru. Dia ada cara kira dia. Jadi cikgu akan teruskan kepada cara mengira perpenjuru. Boleh ke ni cikgu nak teruskan ni? Boleh. Okey, cara mengira
pepenjuru. Jadi dia ada dua cara tau. Satu, ada cara kita panggil 4 step. 4 step. Yang kedua, kita panggil formula. Okey. Jadi cara nak kira pepenjuru ni, cikgu pergi dulu kepada kaedah 4 step. Okey, kaedah 4 step. Tengok, siapa main catur kat sini? Ke tak ada? Kamu ni game tak main, catur tak main. Kamu main apa ni? Saya join kelab catur. Oh, kau yang join kelab catur. Okey, nanti WhatsApp cikgu kita main sekali. Boleh je. Okey. Okey, jadi sekarang masing-masing boleh tengok kepada kaedah 4 step. Apa kaedah 4 step dekat sini? Jadi kaedah 4 step dekat sini masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey, jadi kaedah 4 step dekat sini cikgu ajar. Ini dia kaedah 4 step. Lepas ni kamu nak buat tau, buat betul-betul. Okey, tengok ni. Ni dia kaedah 4 step. Apa 4 step ni? Ada 4 langkah lah. Ini langkah pertama. Ini langkah kedua. Ini langkah ketiga. Dan ini langkah keempat. Okey, jadi tengok betul-betul macam mana cikgu kira. Cikgu tak ulang dah. Okey, jadi cikgu nak kira apa ni? Okey, kalau cikgu nak kira, cikgu nak pergi kepada bentuk lain lah. Okey, kejap Okey, mana bentuk-bentuk dia? Okey, jadi cikgu nak kira bentuk ni. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok cara cikgu kira. Okey, ni adalah bentuk poligon kita. Mikael tengah tengok ke tu? Ya. Okey, jadi semua orang kena tengok dekat depan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok boleh tengok kat depan. Step pertama, kenal pasti bilangan sisi poligon. Maksudnya langkah pertama bilangan sisi poligon. Bilangan sisi. Dia ada berapa? Kita kira. Ni 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8, ini 9, ini 10. Jadi bilangan sisi untuk poligon dekat sini ada 10. Jelas ke langkah yang pertama? Jelas. Okey, bagus. Okey, langkah yang kedua. Bilangan sisi tadi ditolakkan dengan 3. Jadi bilangan nombor 4 pula dah. Okey, jadi langkah yang kedua masing-masing boleh tengok tolak dengan 3. Jadi kita dah dapat 10 tadi dekat sini. Ambil 10 ni tolak dengan 3. 10 tolak 3 dapat berapa? 7. 7. Okey. Okey, itu langkah yang kedua. Jadi kita ambil 10 tadi, ambil 10 tadi, kita tolakkan dengan 3. Sampai situ jelas ke semua? Jelas. Okey, baik. Okey, kita pergi kepada step ataupun langkah nombor 3. Nilai yang tadi tu kita dapat tadi tu kita darabkan dengan 2. Jadi 2 dalam kurungan 10. Silap 2 dalam kurungan 10 pula. Nilai yang kita dapat tadi tu iaitu 7. 2 dalam kurungan 7. Okey, step yang ketiga jelas ke? Jelas. Jelas. Baik. Okey, kita tengok pula step yang keempat. Okey, step yang keempat kamu kena tengok betul-betul. 2 dalam kurungan 7, kita baca. Nilai 2M ditambahkan dengan semua integer yang kurang daripada M sehingga 1. Contoh, sekarang ni kamu dapat 7. Kamu kena tambahkan semuanya. 7 kurang. Dia kata kurang. 7 tolak 1 tambah dengan 6. Tambah. Kan dia daripada 6 sekarang. Kita tolak 1. Jadi 5. Nak buat kecil sampai berapa? Kecil sampai 1. Jadi 5 kurang 1 dia dapat 4. 4 kurang 1 dia dapat 3. 3 kurang 1 dia dapat 2. 2 kurang 1 dia dapat 1. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, jadi bila kamu dah dapat ni,
kamu tekanlah kalkulator. Cikgu nak masing-masing semua tekan kalkulator. Dapat berapa? 8. Dapat berapa? 35. Ya, jadi jawapan untuk di soalan ni adalah 35. Apa yang kita boleh simpulkan? Bilangan pepenjuru untuk soalan ni adalah sama dengan 35. Jelas ke kat situ? Boleh faham ke yang cikgu tunjuk? Boleh. Okey, kita cuba buat satu soalan. Okey. Jadi berdasarkan contoh yang cikgu bagi tadi, ni oren, ni kan warna oren. Cuba selesaikan bentuk yang warna pink. Ikut 4 langkah tu. Boleh ke? Boleh hantar kat cikgu ke? Hantar kat cikgu. Lepas dah siap, semua hantar dekat cikgu. Ya. Okey, cikgu tunggu kat WhatsApp WhatsApp. Mikael, jelas ke cikgu tunjuk tu? Jelas. Okey. Jadi cikgu akan mula-mula check lah. Hayden dapat buat tak? Wah. Atira dah hantar kat cikgu. Belum cikgu. Okey, hantar kat cikgu Wafika Maisara. Okey. Cikgu tunggu lagi 3 minit. Cikgu tunggu lagi 3 minit. 2 minit je lah, 2 minit je. Okey, cikgu bagi peluang kepada semua orang kena buat. Anik apa nama ni? Anik Raf. Aduh, lupalah nama penuh. Anik Rahil ke? Ya, cikgu dah hantar. Anik dah hantar. Okey. Anik Amirullah boleh dengar? Boleh Okey. cikgu. Baik. Okey. Okey, jadi hantar kat cikgu
Apa ni? 8. Okey, jadi 1 minit lagi kepada oh, tak apa. Okey, lagi 1 minit lagi. Cikgu tunggu kepada yang masih belum jawab, boleh jawab. Cikgu tengah cek. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, bagus. Ramai yang boleh jawab dekat sini. Okey. Jadi, tengok kepada yang warna pink dekat sini. Boleh tengok macam mana cikgu selesaikan. Okey, jadi ingatlah apa yang kita kira ni. Cikgu tak naklah kamu terus kira. Cikgu tunjuk dulu tadi apa yang kamu kira. Ni garisan yang warna merah ni yang kamu tengah kira sekarang ni. Inilah maksud perpenjuru. Jadi lain bentuk dia, lain nilai perpenjuru dia. Jadi sekarang ni kita pergi kepada bentuk yang warna pink. Okey, jadi untuk bentuk yang warna pink. Alamak, cikgu tersilap. Okey, jadi bentuk yang warna pink masing-masing boleh tengok kat depan Okey, jadi dekat sini cikgu akan kira bilangan perpenjuru dia. Okey, jadi tengok Okey, jadi kita ada 4 langkah. Jadi masing-masing boleh tengok kita ada 4 langkah. Okey, jadi bilangan perpenjuru dekat sini kita pergi kepada step pertama. Step pertama adalah kita kira dulu bilangan sisi dia. Okey, bilangan sisi. Jadi kita kira ni 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5 dan akhir sekali 6. Maksudnya bilangan sisi dia 6. Jelas ke langkah pertama? Tak dengar suara. Jelas ke langkah pertama? Jelas. Okey, bagus. Langkah yang kedua. Bilangan sisi yang kita dah kira tadi kita tolakkan dengan 3. Jadi 6 tolak 3. Kita dapat 6 tolak 3 dapat berapa? 3. Okey. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga pula. Langkah yang ketiga adalah nilai yang kita dapat tadi darab dengan 2. Didarabkan dengan 2. 3 darab 2. Jangan selesaikan lagi. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Boleh tengok kat depan. Cikgu buat terbalik. Didarabkan dengan 2. Jadi nombor 4. Ni langkah yang keempat. Kita tolak sampai 1. Okey, apa yang nak ditolaknya? Tengok ni dalam kurungan kita 3. 3 tambah 3 tolak 1 dapat 2. Okey, 2. 2 tolak 1 dapat 1. Tambah pula 1. Jadi dekat sini 2 darab 3 kita dapat 6. Tambah 2 tambah 1. Jawapan dia adalah 9. Maksudnya apa? Bilangan perpenjuru untuk yang bentuk warna pink adalah sama dengan 9. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Tapi ada yang salah. Jadi kita akan pergi kepada soalan yang terakhir untuk cari perpenjuru. Kita pergi kepada soalan yang warna biru cair. Okey, boleh tengok kepada berdasarkan contoh yang cikgu buat tadi, yang warna pink tadi. Okey, cuba selesaikan soalan biru cair. Ada soalan terus tanya cikgu Alamak, lupa password. Okey. Okey, sebab ada yang dah salah tadi tu cikgu ulang lagi sekali Cikgu ulang lagi sekali. Okey, ni latihan yang kedua pula.
Okey, baguslah Syarifah. Okey, betul. Okey, cikgu tunggu Okey, cikgu tunggu lagi 2 minit lah. Lagi 2 minit. Okey, bagus semuanya. Okey, lagi 1 minit. Cikgu tunggu lagi 1 minit. Okey, bagus. Ramai yang dapat jawab. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi cikgu akan tunjuk cara nak kira dia. Cara nak kira penjuru dia macam mana ni? Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit? Okey. Yes. Tengah. Okey, bagus. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Step yang sama, ingat kaedah 4 langkah. Okey, langkah yang pertama, kira dulu bilangan sisi. Yang pertama, bilangan sisi. Tengok cara cikgu kira. Bilangan sisi. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8, ini 9. Maksudnya bilangan sisi kita adalah 9. Ini step yang pertama. Step yang kedua, bilangan sisi ditolakkan dengan 3. Kita ambil 9 tadi, kita tolak dengan 3. Jadi 9 tolak dengan 3 dapat berapa? 6. Okey, kita dapat 6. Okey, step yang ketiga. Step yang ketiga, bila cikgu cakap didarabkan dengan 2, maksudnya 2 darabkan dengan 6. Okey, yang terakhir, step yang keempat, kita buat macam mana? Kita tambahkan sampai 1, tapi yang nilai ni kita tolak. 6, dekat sini 6, tambah, dikurang jadi dikurang 6 tolak 1, kita dapat 5. Okey, itulah 5. Tambah 5 tolak 1, kita dapat 4. Tambah 4 tolak 1, kita dapat 3. Nak buat sampai bila? Kita buat sehingga 1. Jadi dekat sini 3, 2, 1. Jadi kita tekanlah kalkulator kita. 2, 6, tambah 5, tambah 4, tambah 3, tambah 2, tambah 1. Kita akan dapat 27. Maksudnya bilangan penjuru dekat sini adalah sama dengan 27. Jelas ke? Lah. Okey, bagus. Okey, jadi itu adalah cara yang pertama. Dia ada 2 cara kan, cikgu dah tunjuk dah tadi awal-awal. Okey, mana dia? Kaedah 4 4 step cikgu dah ajar. Sekarang ni cikgu nak ajar pula pakai formula. Dia ada formula? Ada. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Kali ni kita akan kira penjuru menggunakan formula pula. Okey, ni formula dia. Okey. Jadi ini dia formula dia. Macam mana nak kira tu? Okey, N tu apa? N adalah bilangan sisi. N adalah bilangan sisi. Jadi untuk soalan ni,
Untuk soalan 1, bilangan sisi dia sama dengan 10. N sama dengan 10. Okey, masukkan dalam formula 10. Tengok ni kan. N dalam kurungan 10 tolak 3 bahagi dengan 2. Jadi bila kita nak tekan kalkulator, kita tekan atas dia dulu. 10 tolak 3 dapat 7. 7 darab dengan 10 kita dapat 70. Per dengan 2 kita dapat 35. Jadi nilai yang kita dapat dekat sini sama sahaja. Yang ini pakai kaedah 4 step. Yang ini pakai kaedah formula. Jelas ke semua? Benar. Okey. Jadi tengok balik dua-dua soalan yang cikgu bagi tadi. Cuba selesaikan menggunakan formula. Dapat tak sama? Dah siap hantar dekat cikgu. Cikgu nak tengok. Okey, boleh ke buat tu? Perlukan bantuan tak? Okey. Cikgu tunggu Buat yang mana satu ni? Ya, ni ada nak tanya cikgu ke? Buat yang mana satu? Okey, soalan dia yang ni, yang tadi kan, yang warna pink dengan warna biru kan? Okey, cuba selesaikan guna kaedah formula pula. Buat macam cikgu tunjuk dekat depan. Okey. 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 Okey, dah dapat dah. Bagus Syarifah ni. Okey, bagus. Sama-sama. Okey. Lagi 2 minit lepas tu cikgu buat kat depan. Mikael dapat buat tak tu pakai formula? Dapat. Okey. Okey, bagus. Okey, bagus Afiqah. Dapat sama sebab tu cikgu tak check tadi. Cikgu nak tengok kamu dapat sama ke tak. Okey. Terima kasih. Sama-sama.
Okey, bagus. 1 minit lagi. Nur Izzati Sofia dapat jawab tak? Dapat. Dapat. Okey. Okey, jadi masa yang diberikan pun sudah habis. Jadi dekat sini cikgu akan tunjuk lagi sekali cara nak guna formula kan. Sekarang cikgu akan tunjukkan cara nak guna formula dekat soalan yang warna pink pula. Cikgu nak tunjukkan cara guna formula dekat soalan warna pink. Macam mana tu? Okey, tengok ni. Okey, sekarang ni bilangan sisi N tu adalah bilangan sisi. Bilangan sisi. Jadi sekarang N kita sama dengan berapa? N kita sama dengan 6. Jadi kita tulislah N sama dengan 6. Okey, kita masukkan dalam formula kita ni. Masukkan dalam formula kita ni. 6 dalam kurungan 6 tolak 3. Lepas tu bahagi dengan 2. Okey, nak selesaikan mana dulu? Selesaikan dalam kurungan dulu. 6 tolak 3. Kita dapat berapa? Kita dapat 3. Lepas tu, untuk siapa-siapa yang tak tahu tekan je kalkulator sebiji macam dekat atas ni. 6 darab 3, kita akan dapat 18 bahagi dengan 2. Lepas tu kita dapatlah 9. Jadi jawapan yang kamu dapat sepatutnya mesti sama. Sebab apa? Walaupun kaedah dia berbeza, tapi tujuan dia sama. Tujuan dua-dua ni adalah untuk mencari bilangan pepenjuru. Okey, kita cek pula untuk soalan yang berikutnya. Okey, soalan yang ketiga tadi, masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu buat cikgu buat. Okey, jadi N dalam kurungan N tolak 3. N tu apa? N tu adalah bilangan sisi. Okey, bila cikgu tulis bilangan sisi, jadi kita kira dah tadi. Bilangan sisi kita sama dengan 9. N sama dengan 9. Masukkan ke dalam formula ni. Jadi 9 dalam kurungan 9 tolak 3 bahagi dengan 2. Selesaikan. Tulis je dekat atas ni. Tulis je dekat atas ni. Sebiji macam dalam kalkulator. Tulis 9. Lepas tu dalam kurungan 9 tolak 3. Kamu akan dapat 54. Bahagi dengan 2. 54 bahagi 2. Kamu akan dapatlah 27. Jadi ingat, jawapan yang kita dapat pakai kaedah 4 step dengan pakai kaedah formula mesti sama. Dia sama sahaja. Jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Cikgu nak dengar sikit daripada ramai-ramai. Jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Atira okey, Atira boleh faham semua Okey. Okey, jadi cikgu dah ajar kamu. Tengok Aiman Aziz okey semua Aiman Aziz boleh faham Boleh. Okey, tengok Okey, jadi mula-mula sekali cikgu bagi tahu poligon tu apa. Lepas tu cikgu bagi tahu ciri-ciri poligon. Lepas tu cikgu tunjuk pula bahagian poligon. Lepas tu cikgu tunjuk dekat kamu cara kira pepenjuru. Ada 2 kaedah. Sebelum kira pepenjuru, cikgu tunjuk dulu pepenjuru tu apa. Lepas tu cikgu tunjuk. Cikgu dah kira 2 kaedah. 4 step cikgu dah ajar. Formula cikgu dah ajar. Jadi, kaedah 4 step cikgu dah tunjuk. Lepas tu ada 3 soalan kita dah buat bersama-sama. Soalan 1, soalan 2, soalan 3. Seterusnya, kita nak belajar. Tadi kita cari bilangan pepenjuru. Sekarang kita nak belajar cara cari paksi simetri. Cara cari paksi simetri. Kita nak belajar pula cara cari paksi simetri. Jadi masing-masing kita kena faham. Sebelum cikgu nak teruskan kepada paksi simetri, apa maksud simetri? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apa maksud simetri? Sama. Pandai. Siapa jawab tu? Saya. Apa pula saya?
Fika. Okey. Jadi simetri dekat sini adalah sama. Jadi apa yang samanya? Okey, sama daripada segi jaraknya. Okey, jadi kan untuk mencari paksi simetri dia ada dua cara. Ada dua cara. Cara pertama kita panggil dia cara sudut. Cara yang kedua kita panggil dia cara sisi. Tengok ni. Apa maksud sudut? Maksud sudut dekat sini dan cara sisi Okey, nak cari paksi simetri dia ada dua. Okey. Jadi sebelum cikgu terangkan cara, cikgu akan tunjukkan apa yang dimaksudkan dengan paksi simetri. Okey, jadi cikgu tunjuk Aduh, lamanya nak kena scroll. Sekejap cikgu tunjuk. Okey, jadi inilah paksi simetri. Paksi simetri ni bila kamu tarik daripada sini, kamu akan dapat jarak dia sama. Jarak sini 5 cm, maksudnya sini pun 5 cm. Jarak dia sama sahaja. Jadi apa yang cara ni? Okey, ingat cara sudut ni maksudnya dia adalah daripada bucu pergi kepada bucu. Sebagai contoh bentuk segitiga ni. Tengok betul-betul tau. Maksudnya paksi simetri yang kita buat cara sudut ni adalah dia mula dari sudut. Mula dari sudut. Silap. Mula dari bucu. Bucu. Mana bucu tu? Tengok ni. Ni bucu dia. Dia tarik. Dia tarik pergi ke sebelah. Dan bila dia tarik, dia akan dapat jarak yang sama dekat sini. Kalau sini 5 cm, bermakna sini 5 cm. Itu maksud dia sama. Tapi kalau untuk tarik daripada bucu, kamu tak boleh tarik suka hati. Kamu kena tarik dengan nilai yang sama. Sebagai contoh, tengok ni Okey, kita ada sudut kita 60 darjah. Kita ada sudut kita 60 darjah. Cikgu buat 60 darjah. Okey, cikgu kalau cikgu nak tarik tu, kalau cikgu nak tarik paksi simetri tu, cikgu kena cari yang tengah-tengah. Cikgu kena cari yang duduk dekat tengah-tengah ni, cikgu kena cari yang betul-betul tengah. Maksudnya kalau jumlah sudut dia 60, cikgu kena tarik antara 30 darjah. Barulah cikgu boleh ke atas. Barulah cikgu boleh tarik ke atas. Itu maksud paksi simetri. Nak cara cari daripada yang pertama lah, cara sudut. Jadi bila kamu dapat ini satu, lepas tu ini dua, cikgu tarik pula. Ini dua, lepas tu ini tiga. Maksudnya apa? Maksudnya lepas kamu tarik, nilai panjang dekat sini mesti sama. Ini 5 cm, ini pun 5 cm. Kalau kamu tarik ini tadi, ini 5 cm, ini pun 5 cm. Tu maksudnya mula dari bucu. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Anik Rahil, jelas ke? Okey. Jadi itulah cara nak cari mula dari bucu. Sekarang ni cikgu nak ajar pula kalau mula dari sisi. Tengok betul-betul tau. Okey, nak mula dari sisi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan tunjukkan macam mana kita akan dapat kalau mula dari sisi. Okey, sekejap Sekejap Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Okey, jadi sekarang ni dia cara sisi pula cikgu nak tunjuk. Cara sisi ni macam mana? Okey, tengok kepada soalan di hadapan. Cikgu ada bentuk segi empat. Cikgu ada bentuk segi empat sekarang ni.
Cikgu ada bentuk segi empat. Okey, nama dia adalah bentuk segi empat. Okey, jadi sekarang ni mana paksi simetri ni? Paksi simetri kalau cara sisi dia mula dari tengah-tengah sisi. Mula dari tengah-tengah sisi. Maksudnya apa? Garisan tu kita tarik daripada tengah-tengah sisi. Tengok garisan warna biru. Biru. Dia tarik daripada tengah-tengah sisi sampai juga kepada tengah-tengah. Maksudnya kalau cikgu cakap jarak ni 5 cm, ini pun mesti 5 cm. Dia mula tengah-tengah, dia mula dekat sini. Dan bila dia tamat kan, dia jatuh dekat keadaan sini 5 cm dan ini pun 5 cm. Itu maksudnya cara sisi. Untuk siapa-siapa yang tak nampak lagi, dia mula dari tengah-tengah. Tengok tu, dia mula dari tengah-tengah. Okey, itu tengah-tengah dia. Dan dia habis juga pada tengah-tengah. Contoh. Okey, kalau cikgu cakap sini 2 cm, maksudnya sini pun 2 cm juga. Dia jadi 2 cm juga. Itulah maksudnya cara sisi. Dia mula dari tengah dan dia habis juga dekat tengah. Tengok kepada garisan warna biru ni. Jadi inilah bilangan paksi simetri dia. Kalau untuk yang tadi bilangan paksi simetri dia, ini 1, cikgu tarik daripada bucu. Ini 2, ini 3. Jadi bilangan paksi simetri, dekat soalan ni, tengok cikgu dapat 3. Untuk daripada bucu, bilangan simetri untuk daripada bucu, cikgu dapat berapa? Ini 1, ke bawah ni 1. Dan ke tepi ni 2. Jadi bilangan paksi simetri dekat sini adalah 2. Tu cara sisi dengan cara sudut. Boleh faham ke? Okey, bagus. Okey, jadi dua-dua cara ni dia tak semestinya asing. Kalau macam ni cikgu tunjuk asing. Cara sudut macam ni, cara sisi macam ni. Dia boleh juga jadi bergabung. Macam mana dia bergabung tu? Okey, kita tengok kepada bentuk segi 4 sama. Tadi bentuk segi 4 tepat, sekarang bentuk segi 4 sama. Okey, dekat bentuk segi 4 sama, masing-masing boleh tengok kat bentuk segi 4 sama. Cikgu zoom out. Okey, bentuk segi 4 sama. Tengok ni Okey, tengok. Okey, bentuk segi 4 sama dekat sini, dia adalah gabungan. Gabungan apa? Paksi simetri daripada bucu ataupun daripada sudut. Jadi paksi simetri daripada sudut tu yang mana? Yang ni. Dia tarik. Bila dia tarik, dia akan dapatkan jarak yang sama. Mana jarak yang sama tu? Jarak yang sama sini dia sama. Bila cikgu tarik dekat situ, tengok tahu. Kalau sini cikgu cakap ni 5 cm, maksudnya jarak dekat sini pun 5 cm. Boleh faham ke? Boleh. Okey, itu adalah daripada sudut. Dan daripada sudut pun kita boleh bawa ke sebelah juga. Itulah dia 5 cm ke 5 cm. Jadi dekat sini kita akan dapat dia punya panjang sisi 5 cm ke 5 cm. Nampak ni? Okey, garisan yang pertama cikgu buat macam ni. Ni garisan pertama cikgu. 1. Jadi jarak dia adalah ni sama dengan ni. Untuk yang kedua, cikgu mula daripada bucu ni. Tadi pertama cikgu mula daripada bucu ni. Yang kedua jarak dia sini sama, sini sama. Itu adalah daripada bucu. Dan kalau cikgu tunjuk daripada panjang sisi pula, cara sisi pula. Okey, jadi cikgu tunjukkan. Okey, sebelum cikgu tunjuk, cikgu nak pekatkan garisan warna hitam kat sini. Okey, setakat ni boleh faham ke paksi simetri? Okey, tak faham bagi tahu cikgu biar cikgu boleh ulang balik. Okey, ni paksi simetri bentuk dia bentuk dia sekarang cikgu nak mula daripada cara sisi. Cara sisi maksudnya apa? Dia mula daripada tengah-tengah sisi. Mana dia? Ni tengah-tengah sisi dia. Jadi maksudnya apa? Maksudnya bila kita dah dapat tengah-tengah, sini 2.5 cm, sini pun 2.5 cm.
Tu yang pertama. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, cikgu ambil juga daripada tengah-tengah. Cikgu dapat yang kedua. Jadi dekat sini ini adalah yang kedua cikgu. Jadi bila cikgu tarik daripada tengah, cikgu tarik daripada tengah. Ni cikgu tarik daripada tengah. Cikgu akan dapat jarak dia sama juga. Sini 2.5 cm. Sini pun 2.5 cm. Tu masuk paksi simetri. Dia berada di tengah-tengah. Jadi bila kita nak kira jumlah paksi simetri, kita nak kira, kita akan dapat berapa? Okey, yang pertama kita mula daripada bucu. 1, 2. Lepas tu kita mula daripada sisi 3, 4. Jadi jumlah paksi simetri untuk bentuk ni adalah 4. Boleh faham ke cikgu tunjuk kat situ? Boleh. Jadi yang ni kamu kena salin betul-betul. Sebab ramai yang tak dapat buat tau yang ni. Okey. Jadi untuk soalan ni, cuba selesaikan. Nanti kita nak buat soalan lepas ni. Okey, kita buat 2 soalan. Tapi boleh faham ke yang ni cikgu tunjuk ni? Jelas ke? Boleh. Okey. Mikael boleh nampak tak Mikael? Mana Mikael? Boleh. Okey. Boleh sikit. Boleh sikit. Okey. Paksi simetri ni mesti di tengah-tengah. Cikgu tunjuk di tengah-tengah. Nampak tu di tengah-tengah. Ni di tengah-tengah. Ni mula daripada bucu. Nampak ni dia mula dari bucu. Yang ni dia mula daripada sisi. Ni sisi dia. Ni Ni cikgu tunjuk kat situ untuk paksi simetri. Atira jelas ke Atira? Jelas cikgu. Okey, Wan Alisha boleh faham ke? Boleh. Mana Wan Alisha ni? Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Kita nak pergi kepada cuba beberapa soalan. Surat berapa semalam? Okey, jadi untuk paksi simetri, masing-masing kita akan cuba buat 2 soalan. Jadi paksi simetri yang pertama cikgu nak kamu buat soalan ni senang je. Cikgu dah tunjuk dah tadi. Okey. Ni adalah soalan yang pertama. Kemudian cikgu nak kamu cuba buat ni pula. Okey. Cuba cari bilangan paksi simetri untuk soalan ni. Okey. Cuba cari. Cikgu bagi masalah 2 minit. Cikgu nak tengok dapat buat tak. Okey, baguslah Syarifah. Okey, tak faham tanya cikgu tahu, nanti cikgu tolong. Cikgu. Ya. Nak tengok contoh tadi. Oh, nak tengok contoh tadi. Sekejap. Cikgu tunjuk kat sinilah. Ini soalan yang pertama. Cikgu susun Okey, ni soalan yang pertama. Lepas tu ni soalan yang kedua. Okey, cuba cari paksi simetri tau.
Okey, cuba cari paksi simetri. Keluar masuk sebab. Okey, cikgu bagi 2 minit tau. Lepas ni kita nak masuk pengiraan dah. Okey, bagus. Okey. Satu lagi. Satu minit lagi. Lepas ni cikgu nak masuk mengira dah tau. Okey. Jadi cikgu nak tanya Anik Rahil. Anik Rahil dapat buat tak Anik Rahil? Masih cuba je. Cuba. Okey. Okey, jadi masing-masing kalau siapa-siapa yang confused, ada buku teks tak dekat situ? Ammar RSG ada buku teks tak? Ada. Tak ada, cikgu, tak ada. Oh, tak ada. Okey, siapa-siapa yang ada buku teks, macam pening je, macam tak nampak je, boleh buka muka surat 213. Jadi dekat dalam buku teks ni dia dah diterangkan dah. Tapi cikgu akan ajarlah macam mana nak selesaikan soalan dekat depan ni. Okey, yang pertama cikgu akan terus pergi kepada soalan Okey, soalan yang pertama dekat sini kalau cikgu tengok dekat sini, bila kamu nampak panjang dia tak sama tau. Bila kamu nampak panjang dia tak sama. Apa maksud tak sama? Sini panjang dia lain, sini panjang dia lain. Senang je, bila panjang dia lain, kamu kena ingat cara daripada bucu kamu tak boleh pakai. Tu cara dia. Bila kamu tengok panjang dia tak sama, panjang dia tak sama. Okey. Jadi bila panjang dia tak sama, cara dari bucu terus kamu tak boleh pakai. Okey, ni untuk nombor 1 lah. Cikgu terang untuk nombor 1. Okey, jadi kita pergi kepada cara nombor 2 iaitu panjang sisi. Maksudnya cara sisi. Dekat sini kita ada cara sisi. Bila panjang dia sama, kita bahagilah dengan 2 garisan tu. Bila panjang dia sama, kita bahagilah dengan 2 garisan tu. Bermakna dekat sini paksi simetri dia ada berapa? Ada 2. Itu cara dia. Dia ada 2 paksi simetri dekat situ. Okey. Jadi itulah cara dia. Dekat sini cikgu pakai apa? Cikgu pakai cara sisi. Cikgu pakai cara sisi. Okey, untuk soalan nombor 2. Cikgu pakai pula cara bucu. Kenapa cikgu pakai cara bucu, cikgu? Sebab cara sisi dia dah tak boleh nak pakai dah. Jadi cikgu pakai cara bucu. Yang ini segi 4 sama. Segi 4 sama. Yang ini kita panggil dia segi 4
selari. Jadi kalau segi 4 selari kita pakai daripada bucu. Kita pakai daripada bucu. Mula dekat bucu, tarik sampai ke bucu tu. Mula dekat bucu, tarik sampai ke bucu tu. Sebab apa? Sebab bila kamu tarik panjang dia dekat sini, dia akan dapat sama. Okey, jadi ni macam bentuk layang-layang. Dia macam bentuk layang-layang. Okey, jadi paksi simetri untuk dekat sini pun ada 2. Boleh faham ke semua? Nak dengar suara sikit? Jelas ke? Jelas. Okay, yang lain mana nak dengar suara sikit? Jelas ke? Cikgu, cikgu. Ya. Okay, ya Wan Alisha. Yang nombor 2 tu rhombus ke? Ya, rhombus. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil rhombus. Oh, okey. Okey. Dah, boleh jawab. Ada soalan tak nak tanya? Ada. Okey, jadi segi ingatlah kalau kamu pening kan, kamu study balik ni. Cikgu terang habis dah ni. Cikgu terang habis dah. Cara sudut, cara sisi. Lepas tu habis dah tentang paksi simetri. Okey, jadi lesson yang terakhir kelas kita ada lagi lebih kurang 35 minit. Cikgu nak ajar last. Last dah. Cikgu nak ajar perkara yang terakhir. Iaitu melibatkan pengiraan. Cikgu nak tegur sikit ni. Boleh ke semua ni? Boleh faham ke? Nak dengar suara sikit? Afika. Okey, masih boleh. Anis Syamimi. Anis Syamimi boleh dengar ke suara cikgu? Anis Syamimi okey tak? Mana dah Anis Syamimi? Pening dah semua. Akil Daniel. Akil Daniel macam mana? Boleh ke? Boleh cikgu. Oh, Akil Daniel. Apa nama penuh Akil Daniel? Apa tu? Akil Daniel lah. Akil Daniel. Oh, Akil Daniel daripada kelas malam Khamis tukar ke malam Jumaat Ya. Oh, okey. Cikgu ada 2 orang Akil Daniel tadi. Akilah. Akilah boleh faham ke Akilah? Ke Akilah ni Syarifah? Boleh. Okey, nama penuh Akilah apa? Syarifah Akilah ke? Nur Akila. Nur Akilah. Okey. Emir Yusof. Emir Yusof jelas ke? Boleh faham ke semua? Boleh. Kenapa tu Emir Yusof tiup mikrofon tu? Okey, jadi cikgu harap kalau kita rasa benda ni benda yang baru, memang kita akan rasa macam sukar sikit nak faham. Tapi jadi cuba buat soalan. Cikgu akan bagi soalan lah lepas ni. Okey, jadi cikgu nak masuk kepada pengiraan ni. Cikgu nak confirmkan ni kamu semua okey ke tak ni? Semua okey ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Okey. Seorang je. Okey. Lagi okey ke? Okey. Aduh, macam tak alright dah semua. Okey, jadi okey, bagus. Okey, jadi cikgu nak teruskan kepada pengiraan. Jadi tadi kita pergi kepada cikgu kena terang banyak kali, sekarang kita nak pergi mengira dah ni. Kita nak pergi mengira dah. Jadi cikgu akan ajar macam mana nak mengira. Okey, semua orang boleh tengok dekat depan. Cikgu akan teruskan kepada cara mengira pula. Okey. Jadi untuk poligon ni selalunya dia ada 2 benda yang kita kena kira. Mikael ada tak dekat situ? Ada. Okey, baik. Okey, pengiraan poligon selalunya dia ada 2 benda yang kita kena kira, iaitu tentang sudut poligon dan yang kedua tentang panjang sisi poligon. Okey, selalunya panjang sisi poligon ni tak adalah. Ini je yang selalu kita kira, iaitu tentang sudut poligon. Macam mana nak kira tentang sudut poligon? Okey, malam ni kita ambil satu je bentuk dulu.
Kita ambil satu je bentuk dulu, iaitu poligon segitiga. Kita ambil poligon segitiga. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita akan pergi kepada poligon segitiga. Macam mana poligon segitiga tu? Okey, jadi boleh tengok di hadapan. Cikgu akan tunjukkan contoh. Okey, jadi untuk poligon segitiga, ini adalah dikira sebagai poligon segitiga. Tengok kat sini. Okey, jadi kita dalam poligon segitiga ni dia ada dua benda. Poligon, poligon segitiga. Okey. Dia ada sudut pedalaman. Ingat, bila cikgu bercakap tentang poligon, poligon mesti tertutup. Mesti dalam keadaan tertutup. Mana dia tertutup? Maksudnya bila cikgu bercakap dia tertutup ni, cikgu buat satu garisan. Kan dia tertutup tu, maksudnya tak ada ruangan yang boleh masuk. Tak ada ruangan daripada luar nak masuk. Sebab apa? Sebab dia tertutup. Sampai situ jelas ke semua? Jelas. Jelas. Okey, bila cikgu cakap tertutup, maksudnya dia ada ruang belah dalam. Ruang belah dalam. Mana ruang belah dalam? Inilah ruang belah dalam dia. Inilah dalam dia. Jadi, bila kita nampak ruang belah dalam, sudut apa yang ada dekat sini? Sudut A, sudut B, sudut C. Jadi dekat situ kita namakan sudut A, B, C. Kita namakan dia adalah sudut pedalaman. Pedalaman. Jadi sudut A, sudut B, sudut C adalah dikira sebagai sudut pedalaman. Jelas ke? Jelas. Okey, baik. Okey, dia ada satu formula ni yang kamu kena ingat. Untuk bentuk segitiga. Bentuk segitiga sahaja. Ciri-ciri yang pertama. Bila kamu nampak hasil tambah sudut pedalaman, hasil tambah sudut pedalaman iaitu A, B, C. A tambah B tambah C. Bila cikgu cakap segitiga, dia mesti dalam keadaan kita samakan dia dengan 180 darjah. Kenapa? Itu adalah formula dia. Itu adalah dia punya formula. Okey, sudut pedalaman tak kisahlah nama dia apa, A ke B ke C ke ataupun dia terus bubuh ke, kita tulis dia sama dengan 180. Sebagai contoh, cikgu tunjuk dekat depan. Sebagai contoh, kita nak cari nilai X ni. Kita nak cari nilai X. Masing-masing tengok tahu. Okey, kita nak cari nilai X. X kita adalah sudut pedalaman. Ini adalah untuk X kita. Ini 92 darjah. Sini 37 darjah. Jadi sudut yang belah dalam. Kita ada 37. Kita buat 37 tambah. Lepas tu kita ada 92. Tambah dengan 92. Tambah sudut yang ketiga X. Okey, tambah pula dengan X. Tengok formula kita. Kita nak samakan dengan apa? Kita samakan dia dengan 180. Kita samakan dia dengan 180 darjah. Sampai situ jelas ke semua? Jelas. Okey. Jadi kita nak cari nilai X. Kita pindahkanlah yang lain pergi ke sebelah. Jadi X sama dengan 180. 92 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Negatif 92. 37 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Negatif 37. Jadi kita tekanlah kalkulator. 180 tolak 92 tolak 37. Kita dapat berapa? 51. Ya, kita dapat 51 darjah.
Kita dapat 51 darjah. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Jadi berdasarkan contoh yang cikgu buat dekat depan, berdasarkan contoh yang cikgu buat dekat depan, cikgu nak kamu cuba cari soalan A. Okey. Berdasarkan contoh yang cikgu buat dekat depan, cuba selesaikan soalan A. Cari nilai P. Cari nilai P. Okey, cuba cari nilai P. Mikael, yang ni okey sikit tak? Okey. Okey. Cuba buat tau ni, cikgu nak tengok dapat buat tak? Okey, jadi ramai yang dah buat. Cikgu bagi lagi 2 minit Okey, cikgu bagi lagi 2 minit. Cuba selesaikan, cikgu akan hantar. Dah send. Okey, jangan kita tunggu yang lain tau. Okey, bagus. Afiqah. Okey, jadi ramai dah dapat jawab dekat sini. Okey, jadi cikgu akan selesaikan cara nak cari nilai P. Ada yang salah. Jadi cikgu akan tunjuk Okey, ingat sudut pedalaman dia ada 45. Okey, kita buat 45 tambah. Okey, ini cikgu buat dekat muka surat sebelah lah, nampak sempit. Okey, kita pergi kepada sudut yang seterusnya. Okey, muka surat sebelah Okey, dekat muka surat sebelah ni, kita akan selesaikan soalan yang pertama ni. Okey, sini 100 tambah sini 45 tambah. Okey, sini P. Jadi ingat formula kita. Mana formula kita? Jadi kalau cikgu cakap ni formula, formula dia tengok ni 180. Jadi kita kena ingat, setiap bentuk segitiga bila ditambahkan dia akan dapat 180. Jadi 100 ni positif pindah ke sebelah, 45 ni positif pindah ke sebelah, 180 positif 100 jadi negatif 100.
Positif 45 jadi negatif 45. Jadi nilai P dekat situ kita tekan kalkulator. 80 tu. Kita akan dapat 35 darjah. Ramai yang betul juga. Okey, bagus. Jelas ke semua untuk soalan A? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Boleh. Okey, untuk soalan B pula masing-masing kita pergi kepada soalan B pula. Okey. Jadi untuk soalan B dekat sini, cikgu tunjuk kepada soalan B. Masing-masing boleh tengok kepada soalan B. Okey. Ini dia soalan B. Jadi cuba selesaikan nilai P, cari nilai P. Kalau petak dekat sini, apa maksud petak tu? Siapa boleh bagi tahu cikgu? 90 darjah. Ya, 90 darjah. pandai. Okey, cuba selesaikan soalan P. Okey, bagus. Tak faham tanya cikgu tahu? Tak faham tanya cikgu tahu? Anik Rahil dapat tak? Dah dapat cikgu, saya nak hantar. Dah dapat Okey. Okey, bagus. Nur Izzati Sofia, bagus. Okey, bagus. Ramai yang dapat jawab. Okey, 1 minit lagi. Okey, bagus. Ramai yang betul dekat situ. Okey, 1 minit lagi. Cikgu tunggu. Okey, Anik Amirullah dah hantar. Bagus. Okey, jadi masa menjawab sudah habis. Jadi masing-masing boleh tengok dekat soalan B. Boleh tengok dekat soalan B. Cikgu nak cari nilai P. Jadi dekat sini kita ada P. Tambah, kita ada 90. Tambah 90. Tambah 43. Ingat, kita kena samakan dia dengan 180. Jadi dia sama dengan 180. Pindahkan 43, pindahkan 90. Jadi P sama dengan 180.
Positif pindah jadi negatif. Positif pindah jadi negatif. Jadi bila kita tekan kalkulator 180 tolak 90 tolak dengan 43, kamu akan dapat P sama dengan 47 darjah. Jelas ke semua? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Okey, sekarang ni cikgu nak tambah sikit. Kita pergi kepada soalan B. Okey, jadi kita nak jawab pula soalan B ni. Okey, jadi kita nak jawab soalan B ni, cikgu nak tengoklah idea kamu. Cikgu nak tengok idea kamu. Okey. Tak apalah, cikgu tunjuklah. Okey, sebab masa kita ada lagi 15 minit jadi cikgu tak nak lama-lama, kita akan pergi kepada pengiraan yang seterusnya. Okey, kita nak cari nilai X. Masalahnya yang cikgu ajar tadi dia adalah belah dalam. Okey, jadi dekat sini cikgu cari dulu yang bahagian ni. Cikgu bagi dia Y. Jadi ini 79. 79 tambah ini 28 tambah 28 tambah Y. Okey, ini cara tadi tau. Ini cara tadi. Sama dengan 180. Jadi 28 ni positif pindah ke sebelah. 79 ni positif pindah ke sebelah. 180 positif 28 dia jadi negatif 28. Positif 79 pindah jadi negatif 79. Jadi Y dekat sini kita kira 180 tolak 28 tolak 79 kita dapat 73. Sampai cikgu dapat nilai Y ni, jelas ke semua? Jelas. Jelas. Okey. Okey, sekarang ni cikgu nak soal kamu semua. Cikgu ada satu garis lurus ni tau. Cikgu ada satu garis lurus. Garis lurus bersamaan dengan berapa darjah? 180. Ya, berapa? 180. Ya, 180. Ini garis lurus kita. Ingat, kita dah belajar itu. Satu garis lurus bersamaan dengan 180 darjah. Maksudnya, X tambah 73 pun sama dengan 180. 73 ni positif, pindah ke sebelah. 180 tolak 73. Jadi X 180 tolak 73, kita dapat 107 darjah. Inilah jawapan untuk nilai X. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey. Atira boleh faham ke? Boleh. Okey. Okey, semua orang berdasarkan contoh yang cikgu tunjuk tadi. Berdasarkan contoh yang cikgu tunjuk tadi. Cikgu nak semua orang cuba jawab soalan ni. Cuba jawab soalan ni. Cikgu tunggu. Cuba cari nilai X ni. Berapakah nilai X? Cikgu tunggu. Okey, ni cikgu bagi lama sikit. 4 minit. Oh, laju. Bagus. Okey, bagus. Afiqah.
Bagus, ramai yang dapat jawab Oh, laju lah. Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi. Cikgu tunggu 1 minit lagi. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Oh, ramai yang betul, bagus. Macam tu lah. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan tunjukkanlah. Untuk siapa-siapa yang tak dapat ni, cikgu akan namakan. Ingat, kalau dalam matematik, kalau kita tak tahu sesuatu nilai tu, kita letak je apa-apa nama dia. Jangan letak nama penuh. Tiba-tiba kamu pergi letak Nik dekat sini. Kan susah tu cikgu nak tulis. Nik tambah 48 tambah 38. Letak huruf je. Cikgu bagi nama huruf dekat sini, cikgu letak Y je. Jadi 44, dia ada 44 tambah 38 tambah Y sama dengan 180. Jadi 44 dengan 38 ni kita pindah ke sebelah. 180 ingat 44 ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. Positif 38 pindah ke sebelah dia jadi negatif 38. Jadi dekat sini kita tekan kalkulator. 180 tolak 44 tolak 38 kita dapat 98. Ini bukan nilai Y, ini bukan nilai X. Kita nak nilai X. Jadi sekarang ni kita dah dapat 98. Sekarang ni bila kita nampak satu garis lurus. Satu garis lurus bermaksud 98 bila ditambahkan dengan X. Kita akan dapat 180 darjah. 98 ni positif, pindah ke sebelah. 180 tolak dengan 98. Jadi 180 tolak 98, jawapan dia 82 darjah. Ramai yang betul dekat situ. Bagus. Clap sikit. Okey, bagus semuanya. Okey, boleh faham ke ni? Nak dengar sikit suara? Jelas ke? Jelas. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir. Kita pergi kepada soalan yang terakhir. Okey, cikgu nak tengok soalan ni berapa ramai betul. Okey. Dia macam tadi. Cikgu nak tengok berapa ramai betul untuk cari nilai X. Soalan dia adalah cari berapakah nilai X. Okey. Cikgu nak tengok berapa ramai betul. Okey, cikgu buat dekat sebelah tau. Untuk siapa-siapa yang salah tadi, salin correction Kejap cikgu tunjuk untuk soalan B. Okey, sekejap. Okey, siapa yang salah antara dua tu salin correction Okey, cuba buat soalan B pula. Soalan B ni. Ni soalan terakhir dah tau. Tak ada dah. Kita jumpa minggu depan pula.
Okey, bagus. Ada yang tengah berfikir-fikir. Okey, bagus. Okey, cikgu bagi masa lagi 2 minit tau. Cuba ni, pindah-pindahkan sikit. Macam mana nak selesaikan ni? Okey, bagus. 1 minit lagi. Cikgu nak tengok berapa ramai dapat buat. Okey, jadi kita tengok yang dah hantar-hantar ni ada dalam 12 orang. Kita tengok dapat buat ke tak. Boleh ke cikgu mula buat? Boleh. Okey, jadi sekarang ni X ni berada dekat mana ni? Dia berada di Dalam. belah dalam. Jadi sekarang ni kita ada nilai ni tau. Kita ada nilai X. Kita ada nilai petak. Petak sama dengan berapa darjah? 90. 90. Jadi X tambah 90. Masalahnya kita tak ada nilai ni. Jadi macam mana kita nak dapat nilai ni? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Satu garis lurus bersamaan dengan berapa darjah? 80. Ya, jadi kita akan buat 180 tolak dengan 144. Jadi bila 180 tolak dengan 144 kita dapat 36. Maksudnya sini adalah 36. Jadi barulah kita boleh tambahkan X tambah 90 tambah 36 sama dengan 180. 36 positif, 90 positif, pindah ke sebelah. 180 tolak 36 tolak dengan 90. Jadi dekat sini kita dapat 180 tolak 36 tolak 90. Jadi jawapan untuk X adalah 54 darjah. Inilah jalan penyelesaian dia. Jelas ke semua? Nak dengar suara sikit? Okey, jadi itulah cara penyelesaian dia. Itulah cara penyelesaian dia. Siapa-siapa yang tak nampak, boleh sulit. Siapa-siapa yang salah boleh ambil gambar. Salin correction, salin pembetulan. Jadi masing-masing boleh buka kamera. Cikgu nak tengok dah. Kita ada lebih kurang 1 minit sahaja lagi. Masing-masing boleh buka kamera. Tengok-tengok ni tengah buat apa lah agaknya semua ni. Okey, jadi itu sahajalah kelas kita pada malam ni. Macam mana kelas kita? Okey ke? Mikael boleh faham pengisian kelas? Boleh. RSG Amar Achanoi, boleh ke RSG Amar? Boleh go. Okey, Afika, Afiqah, macam mana Afiqah? Boleh. Okay. Izzati Sofia, ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey, jadi ingat semua orang kena study balik tau. Semua orang kena study balik. Nanti cikgu bagi homework, cuba buat homework. Nanti next kelas, sebelum kita mulakan kelas kita, cikgu akan tunjuk cara penyelesaian homework. Okey, jadi cuba buat dulu supaya kamu nampak pattern dia. Okey, jadi semua dah pukul 10.30 malam, kamu dah boleh berehat.
Jadi cikgu lepaskanlah. Minta maaf apa-apa kekurangan daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berehat. Bye. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama.